Seminggu 3,000. 3,000 seminggu, 3 kali 4. 4 minggu sebulan. 3 kali 4, 12K sebulan. Banyak ke banyak? Banyak. Okey tuan-tuan dan puan. Jadi saya tak siap ambil masa yang lama. Sebab hari ini kita nak beri masa sepenuhnya kepada pengasas kita untuk berkongsi dengan kita semua ada pada petang ini. Jadi dengan itu, dengan tidak melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan pengasas CEO Mimin Suri Heritage. Dipersilakan Encik Amri bin Dato' Haji Hashim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi terima kasih kepada MC kita tadi, bospo kita tadi, tepukan gemuruh untuk beliau. Kepada pemilik center tak boleh lagi, kepada pengurus pemilik center. Pengurus. Kita punya cikgu umur kita tepukan gemuruh untuk beliau. Kepada semua GM, semua senior manager, semua senior eksekutif dan seterusnya, paling gemuruh untuk diri sendiri, tepukan paling gemuruh. Sebenarnya saya ni spek dia dah lama dah ada, tapi pakai sekejap-sekejap. Tapi dia kadang-kadang pakai dia rasa sedikit tu pakai. Kalau tu rasa macam bijak sikit tu pakai, tapi sebenarnya macam susah, tak biasa. Jadi saya letak tepi dulu. Okey, macam ni. Hari ni alhamdulillah saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi jemput saya hari ni untuk bercakap lagi. Saya asyik muka ni, tak ada muka lain kata-kata. Jadi hari ni sebenarnya saya nak bercakap beberapa perkara yang macam biasalah. Tujuan saya datang ni sebenarnya lebih kepada nak memberi info, maklumat terbaru dan apakah yang kita akan buat selepas ni, sebab itu yang paling penting. Jadi bulan ni saya rasa dalam masa beberapa hari lagi ni yang saya nak ingatkan, kita ada promosi yang kalau tengok kat sini kita tujuh satu latest promotion ni sampai hujung bulan ni saja. Tahu ke? Tahu. Semua tahu dah? Tahu. Peher dah? Peher. Tengok dah barang apa boleh. Ada kita tengok ada. Okay. Jadi mana barang mau sampai tadi mau sampai barang tadi? Belakang. Ada. Buka. Delivery yang ini. Oh, dah bukan. Ini yang dah di order ya kata. Ada. Siapa jual? Dia Puspa Wangi kata. Ini bukan. Limited edition. Mana itu bawah? Ya ada. Ya. Bekah dia tak? Ada lagi kan? Ni. Mana Imushi 60 biji tu? Mana Imushi 60 biji tu 60 ke 90? 60. Okey, ambil sekejap contoh. Ada contoh. Okey. Semua tahu bulan ni saja sempena kita nak meraihkan cuti sekolah ni. Bulan ni saja yang kita buat promosi adalah pemahaman paling mudah ialah first, sesiapa saja yang membeli 10 kotak ataupun yang membeli package yang di bawah RM400 tu, yang RM400 dia tak kira beli 10 kotak susu ke 10 kotak kopi ke, yang mana yang di bawah RM400 tu, sebenarnya anda akan dapat percuma 200 CP lah, 200 CP percuma. Anda boleh pilih sama ada nak dapat Puspa Wangi Limited Edition ni, yang terbaru ni, ataupun Imushi yang 60 biji tu secara percuma. Faham tak? Okey. Jadi pilih salah satu. Kemudian katalah anda membeli package yang di atas 400, 200 CP, package yang biasa. Anda boleh dapat tambahan. Ini confirm dapat. Nampak comel saja, tetapi kita ada lebih kurang, saya dah test satu lebih kurang dalam 100 titik.
stevia kita 100 titik. Ini ni kalau kita tengok ni harga dia lebih kurang dalam RM10 lebih lah. 10-11 ringgit lebih lah harga dia saja. Ini pun diberi percuma. Jadi sebenarnya kalau anda membeli contohlah 12 kotak susu atau 12 kotak kopi, nak bagi bahagian 420 tu, anda akan dapat salah satu daripada ni dan juga free satu lagi ni. Dah dapat 2 hadiah. Sebab kita lihat tu latest promotion 1, 2, 3. Jadi macam mana pula nak dapat hadiah yang ketiga? Jadi hadiah yang ketiga ni pun mudah saja. Anda beli package booster tu. Tahu package booster? Package yang dapat penajaan RM100 tu. Ya. Tahu kan? Tahu. Kalau anda beli package yang RM100 tu, penajaan RM100 kita akan dapat semua yang kat sini ni. Semua yang kat sini ni. Tiga-tiga boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi anda bayangkannya, sebenarnya kalau anda menjadi seorang pengguna yang bijak dan juga seorang usahawan yang bijak, anda akan pilih package yang paling last tu, package yang booster tu. Sebab contoh anda membeli susu ni dengan harga RM595 17 kotak kot. Ya, betul. Dengan 17 kotak tu sebenarnya anda mendapat, sini tak ada ni, sekejap ni saya boleh tunjuk pengiraan dia supaya anda faham sebenarnya. Hari ni saya dah ceritakan. Sebab kita nak memahamkan semua bahawa di samping walaupun kita berlaku sedikit perubahan harga, sebenarnya anda mendapatkan barangan dengan harga yang lebih rendah daripada asal sebenarnya. Kenapa saya akan ceritakan kejap lagi macam mana cara kita mengimbangi kembali promosi-promosi dan juga semua semua cabaran-cabaran kenaikan harga ni. Jadi hari ini sebenarnya saya nak cerita tentang konsep yang kita nak fahamkan anda. Tapi sebelum saya cerita ni, saya nak beritahu lagi ada pengumuman terbaru yang kita akan buat. Untuk maklumat, 30 hari bulan ni kita ada buka kelas di Tanah Merah. Jadi saya kalau nanti nak berbincang juga dengan sini, kalau kita boleh buat program. Kenapa? Sebab sebenarnya untuk maklumat anda, program ini adalah program cinta produk. Maksudnya cinta produk. Kita akan ceritakan konsep pemahaman tentang semua produk penting-penting kita ni, yang mana kita akan ajar setiap satu detail. Produk ni guna untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, supaya semua orang faham. Supaya selepas ini kita sebagai usahawan bukan sekadar reti jual susu, jual kopi saja. Asyik susu, kopi, susu, kopi. Nak sukur. Nama-nama bersukur. Kan? Nanti kan jadi sungkur. Faham? Kan, jadi dengan kata lain, saya nak anda faham, kita punya strategi perniagaan kita ialah anda kena cinta produk dan juga kena suka produk kita. Faham? Jadi hari itu kita akan ajar daripada mula sampai akhir, kita ajar sekali macam mana cara nak buat demo. Maksudnya anda ni bila anda keluar dari kelas tu, anda akan faham fungsi setiap produk, bahan-bahan dalam dia, apa kegunaannya. Macam mana nak buat demo produk tu supaya memudahkan anda untuk melakukan prospecting dan juga jualan. Faham ya? Jadi itu yang kita akan ajar. Jadi kalau boleh, yang mana nak boleh join, dipersilakan. Kena refer balik dengan Tanah Merah. Atau kalau tak pun, sebab memandangkan 30 tu ada, kalau nak dibuat pada hari berikutnya pun bagi tahulah. InsyaAllah kita akan stay satu hari lagi untuk buat program. Dan hari tu anda akan dapat satu buku khas, booklet khas yang hanya didapati oleh mereka yang join kelas saja. Semua folder siap, setiap satu tu, satu produk ni apa, fungsi dia apa, semua ada. Kita tak bagi, itu hanya didapati di dalam kelas itu sahaja. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kalau tak buat macam, kalau kita bagi dulu buku, tak faham tak guna. Kena belajar dulu, barulah kita dah faham, baru boleh pakai buku tu, betul? Betul. Jadi, kalau anda serius nak berniaga, anda serius nak berjaya, anda harus ikut kelas ni. Boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Okey. Jadi, ini antara perkara-perkara yang kita nak maklumkan. Tetapi hari ini sebenarnya saya nak menceritakan kepada anda konsep yang kita bawa, yang terbaru, iaitu kita nak beritahu tentang, next, boleh. Sekarang kita boleh next. Guni. Guni. Nama dia Guni. Next.
Okey, tekan next. Okey, ini merupakan dalam Google saya buat keluar lah. Dia beritahu sekarang bahan harga naik, makin terasa kos barang dapur melebihi gaji. Next. Ni harga tayar kereta pun makin naik. Kalau kita tengok sini next pada sebelum. Okey. Bukan sekali naik ya, malah sehingga 3 kali berlaku kenaikan dalam setahun, 3 kali naik harga tayar. Next. Ni, sekolah buka, belanja pula naik. Kan? Dan ditulis kat situ sebenarnya dia kata hingga 30 ke 40% kenaikan. Maksudnya kalau dulu kita beli barang sekolah ni katalah RM200, sekarang ni dah jadi RM280. Kalau dulu kita belanja 300, akan naik 390, betul? Okey, dahlah buku sekolah pun naik, semua naik, tambah sekolah pun naik sehingga semakin kat situ dia tulis RM25 sebulan. Tambah naik lagi. Next. Ni harga barang dijakan melonjak naik sehingga 50 hingga 60% kenaikan. Maknanya kalau dulu kita belanja barang dapur ni RM100, selepas ni belanja dapur RM160 sebulan. 200. Lebih kurang 200. 300 lebih. Minyak masak sini sebenarnya dia tak cukup ni. Minyak masak cecah sehingga RM43. Dulu beli 29, sekarang RM43. Betul? Betul. Next. Okey, jadi saya nak bagi faham. Apakah itu inflasi? Sebab sebelum ni kita cerita inflasi dalam talk pun saya beritahu inflasi ni nate gapo. Nate gapo inflasi. Pero. Nak bagi mudah bahasa kita ni mudah ni, bagai naik ya. Nak gilo. Paling mudah nak harga naik. Okey, kenapa dia naik? Next. Ni apa barang-barang naik ni? Kita barang makanan naik, barang keperluan naik lagi. Ni, interest bank pun naik. Ni, kenderaan, minyak, tol, apa lagi semualah tambah naik. Bil elektrik pun naik. Dan untuk makluman anda, semua ini yang saya tunjuk kat depan ni merupakan 68% daripada perbelanjaan bulanan anda. Maksudnya apabila ini berlaku kenaikan, kita terasa kesan tak? Kesan. Kalau setakat benda ni dia naik pun tapi 5% saja daripada penggunaan kita, kita rasa tak kesan tu? Tak rasa sebab 5%. Tetapi sebenarnya perbelanjaan ini mewakili 68% daripada perbelanjaan bulanan anda. Betul tak? Betul. Jadi anda akan terasa tak kenaikan, terasa tak kesannya bila harga naik? Terasa. Okay, next. Nak menambah teruk pula, yang menambahkan teruk dahlah harga barang naik, nilai pula turun. Apa yang turun? Next. Ni, pertama tu, import ni, ekspor kita ke luar negara, nilai dia dah turun. Kita dah tak hantar barang banyak, orang tak beli dengan negara kita dah. Kedua, ringgit pula turun. Betul tak? Betul. Dan yang paling terbaru sekali, yang paling menakutkan ialah apabila emas pun turun. Sekarang ni semua yang duk buat pelaburan emas sebelum ni semua dah pening. Betul? Belanja banyak semua ni, habis jual tanah apa semua, brum turun. Nak jual tak boleh. Betul? Betul. Lepas tu orang beritahu, oh tak apa, masa emas turun lah kena beli. Betul? Masa emas turun lah kena beli, nanti naik balik, duk turun sampai sudah. Dan diceritakan trend penurunan ini tetap akan berlaku sehingga 2023. Setahun lagi tu. Setahun lagi nak turun ni. Dia nak turun tak naik-naik dah. Betul. Dan next. Ini sebenarnya petanda kalau berlaku masalah ni, kalau di semua negara kebanyakannya harga naik saja okey lagi. Tetapi apabila harga naik, apabila sesuatu negara itu harga dia naik, harga barang semua naik, tetapi nilai perniagaan, nilai dagangan negara itu sendiri menurun. Maknanya ringgit turun, emas turun, ekspor turun. Ada kemungkinan negara kita boleh jatuh kepada hyperinflasi. Bukan lagi inflasi, hyperinflasi.
tahu tak hyperinflasi ni apa sebenarnya? Harian teruk. Tak faham juga. Next. Hyperinflasi nampak tak gambar tu? Ini merupakan terus lagi satu. Okey, cukup. Hyperinflasi ni paling kita takut apabila nilai ringgit dah tak ada nilai. Ha? Ini sebenarnya gambar real yang saya ambil daripada satu website yang menunjukkan tentang situasi di negara Zimbabwe sekarang. Pernah dengar ke? Bukan di negara ni betul-betul wujud tau. Bukan. Negara Zimbabwe. Tengok sebelah situ tu. Orang kat sana kalau nak pergi beli barang bawa duit pakai troli. Bukan Kita ni kayanya tu bawa duit troli pergi berjalan. Kan? Tapi tengok ni, tu belah kanan tu nak makan kat kedai makan, kad kredit pun tak percaya lah. Nak pakai kad kredit pun tak boleh tu, kena bawa duit selambak macam tu nak bayar makan tu. Tu. Anda tahu tak di Zimbabwe sekarang, tu nampak tak tu dia susun duit banyak tu baru boleh beli tomato banyak tu. Tu. Satu tisu satu gulung tu banyak tu duit tu. Nak beli tisu segulung. Yang sebelah sini nampak ni. Ini daging ni daging. Daging ni dia kena beli tu. Segunung duit kat belakang tu baru boleh beli banyak tu daging. Hebat segun ni. Baru boleh beli daging banyak tu. Nak beli susu tahu kan. Faham tak? Makna duit tak ada nilai. Kira kalau saya tengok dalam video tu, kalau dia nak pergi toilet tu, duit tinggal tepi macam tu, dia tak heran pun jalan lah pergi balik. Dia tahu tak hilang. Sebab tak ada nilai. Ada sampai dekat sana, buat handbag pakai duit. Cendera mata dia tu, dia susun duit tu, dia lipat jadi beg duit. Beg duit nak bubuh duit. Nak menunjukkan duit tak ada nilai. Next. Apa yang akan berlaku? Kalau berlaku hyperinflasi, sebenarnya ketakutan seterusnya ialah satu yang pertama ni, bekalan makanan orang. Sebab semua orang tak ada duit. Semua duit tak ada nilai. Katalah lepas ni saya nak pergi beli ayam tu, penuh satu meja ni duit, baru boleh dapat seekor ayam. Duit kita dalam bank banyak-banyak besok, katalah ada berpuluh-puluh ribu pun, tetapi boleh keluar banyak ni beli baru boleh dapat seekor ayam. Kedua, banyak pengangguran bakal berlaku. 2023 memang akan berlaku banyak kes. Sebab negara tengah menuju ke arah tu. Dan yang terakhir, jenayah akan semakin banyak sebab semua orang susah. Betul tak? Betul tak? Lepas ni nak keluar pergi beli barang pun tak berani dah nak pakai emas tebal-tebal. Kecil beli juga. Faham tak? Okay, next. Menakutkan tak sebenarnya? Menakutkan. Okay. Jadi sebenarnya saya nak tanya, banyak manusia, banyak orang kata, sekarang ni ekonomi tak molek, jimat duit sikit lah. Biasa dengar tak? Betul. Dari dulu orang itulah yang orang ajar, betul? Betul tak? Betul. Tetapi sini saya nak tanya anda, solusi yang kita nak pilih, adakah kita nak berjimat atau kita nak menjana duit sebenarnya? Jana. Betul tak? Mana yang lebih baik? Okey, saya nak bawa anda kepada satu ni, saya nak buka minda anda hari ini sebenarnya. Next. Mungkin kalau anda memilih untuk berjimat, betul boleh. Pertama, anda boleh beli kan dulu sebelum ni kalau nak jimat, beli baju dulu katalah baju selah ni RM100. Boleh beli tak baju RM70? Nak jimat boleh, betul? Next. Betul boleh. Tetapi masalahnya bukan tiap-tiap bulan kita beli. Betul. Betul tak? Betul. Beli bulan-bulan, setiap bulan beli baju ke? Tak. Okay, next. Hari-hari bah.
Kalau dulu pakai telefon yang 3,000, sekarang pakai telefon nilai 1,000, boleh kan? Boleh. Okey, boleh, bagus. Tapi kita beli tiap-tiap bulan ke? Tak. Betul tak? Betul tak? Next. Minyak masak. Kalau dulu serumah kita ni, rumah kita ni dulu katalah pakai minyak masak ni 5 kilo sebulan. Boleh ke sekarang tiba-tiba bulan ni nak jimat pakai 2,5 kilo saja sebulan? Boleh? Tak. Kita setengah 3 bulan. 60 kali. Betul tak? Tetap kena beli 5 kilo juga, betul? Betul. Jadi dekat mana yang kita nak jimat? Kat situ. Boleh jimat? Tak boleh sebenarnya. Next. Dan tapi masalahnya, minyak tu tiap-tiap bulan kena beli tak? Kena beli. Kita kata nak jimat tapi tiap-tiap bulan kena beli minyak juga, betul? Betul. Ada boleh jimat tak? Tak boleh. Next. Sebelum ni beras kata sebulan beli 10 kilo. Boleh ke bulan ni dia buat tu? Salah makan beras banyak sangat? Tak boleh. Tak boleh. Boleh ke? Boleh. Tak boleh. Jadi, tetapi benda ni kita tiap-tiap bulan kena beli. Betul? Betul. Next. Sebelum ni isi minyak sebulan 300. Boleh ke hari-hari kita guna macam biasa? Tiba-tiba kata, tak nak lah, aku nak isi 100,5 saja. Boleh ke? Boleh. 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 Tolak kan. Tapi tiap-tiap bulan kena isi minyak tak? Boleh. Saya nak maklumkan sedikit. Dalam Google saya baca juga sekarang ni, kemungkinan besar menjelang tahun depan, RON 95 pun tak ada subsidi dah. Kalau RON 95 pun tak ada subsidi dah, nilai minyak tu dia akan mencecah lebih kurang RM4 juga rasanya. Dari sekarang ni berapa? Dari sekarang ni berapa? 2 ya apa? 2 ya 10%. Kan? Dia akan jadi lebih kurang 4 ya juga. Ha? Pakat beli basikal lah. Okey, sekali next. Kita ni nak jimat, boleh ke anak kita nak pergi sekolah duduk nak makan hari-hari 5 ya? Tapi kata tak boleh, aku nak jimat lagi, Mama ambil 2 ya setengah. Sanggup tak? Tak sanggup. Tak sanggup, betul. Kita biar kita berlapar, jangan bagi anak berlapar, betul? Betul. Next. Ini tiap-tiap hari kena belanja tau. Jadi solusi sebenarnya, kalau dalam kepala kita fikir kita nak jimat itu penyelesaian, sebenarnya tak selesai banyak masalah pun. Betul? Betul. Yang kita boleh jimat sebenarnya ialah barang-barang kehendak. Betul? Betul. Barang-barang kehendak macam nak beli baju, nak beli minyak wangi, nak beli apa-apalah. Pun nak kahwin satu lagi, tak jadi. Macam tu contoh. Contoh. Boleh. Macam tu saja yang boleh jimat. Betul tak? Faham? Dengan kata lain, hari-hari perbelanjaan tu kan boleh buat apa sangat pun. Nak jimat macam mana lagi, dah habis dah. Memang kena belanja, memang kena bayar lebih. Tu saja. Hakikatnya kena bayar lebih. Betul? Betul. Jadi sekarang ni yang daripada anda fikir macam mana cara nak jimat, lebih baik fikir macam mana cara nak tambah. Bukan tambah cawangan. Kan? Tambah pendapatan, betul? Betul. Okey. Jadi dan anda kena faham, dalam anda nak tambah pendapatan, masa kita tetap 24 jam tu. Betul. Kan? Boleh ke kita buat 2 kerja? Tak boleh sebab dia terikat dengan masa. Betul? Betul. Betul tak? Macam hari ni saya kerja dengan syarikat A, tapi pada masa sama kerja dengan syarikat B. Boleh ke? Tak boleh. Kalau dua-dua masuk pukul 9, boleh ke? Tak boleh, betul? Boleh. Jadi tak kerja 2 kerja, tak boleh. Betul tak? Betul. Kecuali kalau kata kita ada satu syarikat yang meniaga malam saja. Betul. Office dia buka pukul 7 petang sampai pukul 2 pagi. Kot lah. Ataupun kerja dekat sini, lepas tu pergilah part time dekat sisi minyak. Ambil shift malam saja. Cukup sebulan, kurus lagi daripada pasir. Lagi kurus daripada pasir. Betul tak? Kan? Sebab main dengan tak tidur, main dengan tak ada ring. Tak ada ring, habis ring. Betul? Betul. Jadi pilihan yang kita ada ialah kita kena berniaga. Betul tak?
Betul. Jadi kita kena berniaga. Kenapa? Sebab berniaga ni masa dia kita tentu, betul? Betul. Kita yang set masa tu. Ada tanya orang lain tak? Betul. Dan kita bekerja dan kita berniaga ni, waktu kita berniaga ni, kita yang tentu bila masa nak berniaga. Kita tentu, semua kita tentukan sendiri, betul? Betul. Dan pada waktu yang sama, kita tak terikat dengan mana-mana, betul? Dan juga kita ada di Hemiko ni pula, barang-barang dia semua beli, boleh dia esok rosak ke? Tak. Tak kan? Ya. Beli ni 2 tahun lagi kalau nak rosak. Tu pun kalau tak reti jual. Tapi kalau tak reti jual, bukan setakat tak reti jual, tak reti jual lepas tu tak tahu kenapa tak minum. Betul. Kalau 2 tahun tak habis tu saya tak faham. Dia kalau dia tak reti jual tu tak apa lagi. Tak reti minum tu saya tak faham. Betul tak? Sebab mesti habis. Faham? Jadi konsep guni sebenarnya, next. Guni. Bukan guni tu, ialah pertama kita guna. Ya. Betul? Betul. Yang kedua kita niaga. Niaga. Faham tak? Faham. Jadi sebab itu pada waktu itu kita keluarkan susu yang 420 sekurang-kurangnya. Kenapa? Sebab dengan 420 susu, RM420, anda dapat berapa kotak susu? 12. 12. 12 ni kenapa 12? 10 dengan 12 lari tak jauh pun 2 kotak saja. 2 kotak pun better. Betul? Hmm. 2 kotak tu sebenarnya untuk apa? Sebab sekurang-kurangnya kalau anda minum sehari satu saja, habis tak 2 kotak? Tak habis. Untuk kita minum. Maknanya kita ada 10 kotak nak nego. Betul? Betul. Kalau beli 10 kotak, kita dapat harga berapa? 370. 70. Kalau beli 12 kotak, 420. dapat sekotak jatuh berapa? 35 rial. Ya. Dulu Ya. 33 rial. Ya. Betul? Betul. Sekarang ni 35 Ya. Ya. naik 2 rial saja. Betul? Betul. Tapi kalau beli pula promosi, murah daripada sebelum tu. 29. Betul? Betul. Jadi barang naik harga tak sebenarnya di Hemiko ni? Tak Ada. naik pun. Sama saja. Cuma apa yang anda buat ialah anda membantu juga syarikat untuk menjana lebih income supaya kita boleh menstabilkan pasaran. Betul? Betul. Itulah yang anda patut buat supaya memberi sokongan kepada syarikat. Dan bagaimana cara syarikat bayar balik, bantu balik dengan memberi barangan-barangan bernilai yang mana kalau anda tak nak makan pun, kalau anda seorang yang bijak, anda guna. Kalau anda seorang yang cerdik, anda jual. Betul? Betul. Faham ya? Faham. Kalau setakat bijak, dia guna. Kan? Yang paling tak bijak ni, tak guna. Tengok sampai sudah rosak kerah macam tu saja. Anda bijak, anda guna. Anda cerdik, anda jual. Betul? Tak jual pun jadikan sampel. Sebab bila kita bagi barang tu Puspawangi 10 sachet percuma. Boleh cari 10 orang bagi rasa tak? Kalau 10 orang bagi rasa tu ada peluang tak ada 10 orang tu. Kalau 2 orang datang beli pun dapat berapa dah duit sehari tu? Anda keluar modal tak? Tak. Sebab saya bagi free. Pergi. Betul tak? Betul. Jadi ini sebenarnya strategi yang syarikat gunakan untuk mengimbangi kembali kesan kenaikan harga kepada anda semua. Ya, betul. Faham ya? Faham. Betul. Okey, jadi hari ini anda kena faham, kalau anda ada 12 kotak, anda minum 2 kotak, anda ada 10 kotak untuk diniagakan. Berniaga macam biasa balik ke? Ya. Ada tak kita tergugat apa-apa? Ada. Ini sebenarnya yang syarikat buat kepada semua ejen-ejen, menunjukkan bahawa syarikat prihatin terhadap kenaikan yang berlaku. Walaupun sebenarnya semua tempat naik harga. Betul? Betul. Semua tempat naik harga. Kita pun tak boleh nak elak. Sebab kalaulah roti gardenia pun naik harga. Saya nak tanya sikit lah. Ni, nak tanya pasal minyak ni, minyak masak ni. Nak cerita pasal kenaikan harga ni. Minyak masak. Macam mana orang buat proses minyak masak?
Siapa tahu macam mana proses minyak masak ni? Tahu. Kan? Tak tahu. Kelapa sawit. Ini memang saja nak dengar je malah tanya lah. Minyak sawit, dia mudah betul. Kita ambil minyak sawit, ambil biji sawit tu, ambil buah kelapa sawit tu, bawa pergi kilang, kilang perah betul? Betul. Tapis bubuh dalam botol. Habis lah, betul? Ya. Betul tak? Simple saja betul? Ada benda pelik-pelik tak? Tak tahu. Tak ada. Tak ada tengok boh. Ya sama saja minyak mana pun sama macam tu lah. Macam kita perah santan dah lebih kurang. Ha. Faham tak? Faham. Susah ke nak buat? Susah. Susah. Susah ke? Ya. Kalau buat sedaran ni susah, kalau pakai micin tak susah. Betul? Betul tak? Betul. Yang saya nak tanya, dia kompleks ke nak buat? Kan? Dan benda ni, minyak kelapa dan kelapa sawit ni kita beli kat luar ke? Ya. Dalam Malaysia, betul? Betul. Ada kena mengena ke dengan beza RM, apa duit USD apa semua ni, ada kena mengena ke? Tak ada. Tak ada kan? Ya. Tapi tu pun naik. Dah lah naik, banyak lah tu. Daripada RM29 jadi RM43, banyak tau. Banyak. Naik dekat berapa tu? Naik dekat RM14. Naik dekat 50%. Ha. Kita susu kita ni daripada RM33 jadi RM35 tu. Ada berapa persen naik? Oh iya. Ha? RM2. RM2 daripada RM33, 10% pun tak ada. Walhal kita punya proses lagi susah, betul tak? Nak kena import. Ada tak masalah dengan USD sekarang? Dah ada satu dah masalah. Kena import masuk susu tu, betul? Betul. Dah lah tu. Kena proses pula. Bancuh dulu, beli sachet, betul? Dah bancuh, kena pergi masuk lab dulu, test okey tak okey, dah okey, masuk balik filling, pi test pula sekali lagi, okey tak okey, dah habis tu pergi beli kotak, bubuh dalam kotak, bubuh dalam sachet, kena seal, kena buat macam-macam baru jual. Mana lagi susah? Buat perah minyak ke buat susu? Susu. Baru naik 6%. Susu memang susah kok. Ha? Kenapa Tak, yang senang minum susu ni ada cara dia, tapi itu kita bincang kemudian. Minum susu mudah ni ada cara, tapi itu bincang kemudian. Nah, tu tak tahu, yang tu dia makom dia tinggi sikit. Makan. Jadi yang saya nak ceritakan kat sini sebenarnya, walaupun kenaikan harga berlaku di Hemiko, sebenarnya dia sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Jadi adalah menjadi tanggungjawab semua untuk memahami dan tolong fahamkan ejen di luar sana. Sebab dia nampak tu, oh naik RM40. Bukan RM40. Dan oh naik RM20. RM20 tu 10 kotak. Bukannya RM20 sekotak. Kalau RM20 sekotak, saya sekarang pergi haji balik hari. Bukan balik hari, pergi pula. Ha. Hari tu pergi haji, balik pergi pula hari yang sama. Satu balik pun tak. Ha, tak balik. Sekali lagi boleh balik. Faham? Jadi dengan kata lain sekarang ni, yang anda patut buat selain daripada anda guna, anda kena ada mentaliti berniaga sebab tak ada cara lain. Kalau anda masih mengeluh dengan kenaikan harga barang dan anda pilih untuk berjimat, percayalah dia tak selesai. Dia tak selesai ni sebab yang terkesan sekarang adalah benda yang memang kita kena beli banyak tu juga. Bukannya kita boleh kurangkan harga tu. Takkanlah tiba-tiba dulu nasi makan sepinggan, tiba-tiba sekarang makan separuh pinggan saja. Nak belajar apa? Ha? Nak belajar tu yang makan. Kurang makan tak apa, jangan kurang jual lah. Faham tak? Tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan sebenarnya. Nak buat kuih contohlah, sebab kalau kita sekarang ni sanggup ke jumpa anak kita, sekarang ni kita ni barang naik mu makan separuh pinggan je. Sanggup tak? Sanggup. Sanggup. Jadi dengan kata lain, kita tak ada pilihan nak berjimat. Jimat ni untuk barang-barang kehendak sahaja. Barang-barang keperluan memang tak ada pilihan. Kalau nak menampung balik yang dah kita kena lebih belanja, kita kena jana. Betul? Jangan pilih sekadar untuk berjimat, kita kena pilih untuk menjana. Betul? Dan kedua, kita gunakan konsep guni, iaitu kita guna dan kita niaga. Disebabkan itulah kita keluarkan susu 12 kotak. Sebab anda masih boleh mengguna.
Tetapi anda ada 10 kotak tiap-tiap bulan sekurang-kurangnya untuk diniagakan. Faham? Next. Ini ayat yang paling best. You must spend money to make money. Bahasa kartel zaman dulu. Peher. Peher tak? You must spend money, maksudnya kena belanja duit. Kena belanja duit baru boleh buat duit. Kena keluar pitih baru boleh pitih. Betul? Betul. Boleh Kan? boleh makan mami. Next. Ini pun sama juga, next. Ya, ni. Bukan saya cakap, ni Jack Ma cakap tau. Jack Ma cakap tau. My job is making money, helping other people make money. I am spending money trying to make sure more people get rich. Maksudnya dengan kata lain, dia kata saya kena belanja duit nak bagi orang dapat duit. Faham tak? Betul. Jadi sebenarnya dengan kata lain, ini bukan saya cakap tau. Ini orang keberapa kaya di dunia ni. Bukan saya cakap tau. Dia cakap. Kan? Because you ini tak apalah. Yang paling penting point kat sini saya nak cerita, dia pun cakap nak buat duit kena belanja duit. Betul? Next. Okey. Jadi kat sini saya nak menceritakan satu benda yang paling simple saja. Gemuk. Tengok puas pun tahu dah. Okey. Apakah GMUK ni gemuk? Okey. Gaji minima usahawan konsisten. Gaji minima usahawan konsisten di Hemiko. Saya nak menceritakan kepada anda. Kalau anda tak payahlah cerita pasal 3 kaki lagi, buat cerita pasal 2 kaki dulu nak buat kerja. 2 kaki saja. Cuma dalam kepala kita ni nak set mindset dia. Betul tak? Kita nak setting mindset macam mana cara nak berniaga ni, macam mana cara nak buat duit ni. Betul? Okay, next. Katalah sekarang ni penajaan SDT 200 CP ya. Next. Tak lagi dah. Lagi? Lagi. Oh, dia hilang tu ya. Dia hilang dia punya. Okey. Sebenarnya dekat sini saya nak ceritakan kepada anda, kalau anda ambil package, ni set dia, ni saya nak bagi anda faham tau. Syarat dia simple saja sekarang. Tiap-tiap bulan anda ambil 17 kotak. Ada kan? Kan 17 kotak tu kan? Set 17 kotak tu. Yang mana jika anda tiap-tiap bulan anda buat 2 kali saja. 2 kali saja. Anda simple, dia punya syarat mudah saja. Anda sendiri tiap-tiap bulan beli 17 kotak, anda makanlah katalah anda nak ambil ke, nak guna ke, nak jual ke, tapi saya nasihatkan jual lah. Katalah anda jual 17 kotak, syarat simple je. Jual 17 kotak. Anda memastikan tiap-tiap bulan 2 orang je anda cari. 2 orang saja. Kenapa? Sebab nak dapat RM200, betul tak? Betul. Kan sebab yang ini set ni 17 ni dapat RM100, betul? Betul. Kalau 2 orang dapat RM200, betul? Betul. Dan dapatlah pairing RM20, betul? Betul. Okey. Jadi dengan kata lain, next. Okey. Oh, ni saya rasa ada masalah dengan laptop kot sebab saya susun tak jadi macam ni. Okey. Sebenarnya dengan anda menaja 2 orang, pendapatan anda ialah RM220, betul? Betul. Anda jual 17 kotak, pendapatan anda RM408, betul tak? Betul. Jadi gaji minima usahawan konsisten gemuk tu ialah RM628 sebulan. Ini paling sikit. Paling malah. Paling malah. Paling malah. Sebab tu dia gemuk, malah. Faham? Faham. Tak gemuk malah pula. Jadi ini set mentality, bukan set nak jadi gemuk, tak. Anda set dalam kepala anda, minima yang aku nak buat tiap-tiap bulan. Kalau aku nak RM608, apa aku kena buat? Cari 2 orang tiap-tiap bulan. Kita sendiri ambil 1 set, betul? Ambil 1 set, niaga kan. Cari 2 orang yang nak buat benda yang sama tiap-tiap bulan. Faham?
Faham kan? Faham. Sebab ini je cara paling mudah. Sebab mungkin sebenarnya kita ni yang tak cukup 4,500 bulan. Sebab dia naik harga betul. Nak dapat balik 4,500 tu macam mana? Inilah cara dia. Faham? Kalau buat lebih dapat lebih lah. Sekurang-kurangnya banyak ni pun cukup. Betul. Betul tak? Dapat tak duit banyak tu? Dapat. Kan? Okay, next. Kalau anda nakkan, okay, 700 CP. Okay, next. Okay, next. Tu, okay. Kalau anda nakkan gaji minima usahawan konsisten, anda set sekarang dalam kepala anda. Sebenarnya aku nak cari tiap-tiap bulan ni berapa ni? Tiap-tiap bulan berapa aku nak cari ni sebenarnya? Dengan kata lain, kalau anda nak mencari, contoh ni, contoh. Syarat dia pun simple saja. Anda cari 2 orang yang nak buka 770, 770. Anda sendiri cukup dengan beli satu set saja, 17 kotak juga anda jual. Faham? Ini ni syarat dia. Nak dapat gaji minima ni. Maksudnya 2 orang tu anda dapat 350 dapat RM70, betul? Itu tu sebenarnya daripada networking tu. Dah dapat 770, betul? Anda sendiri macam biasa, tiap-tiap bulan belilah satu set RM595 tu dapat 17 kotak pergi jual. Itu saya kira untung siap-siap lah RM408 tu. Dengan kata lain, kalau anda nak gaji minima anda, gaji yang gemuk tu nak dapat 1,178, itu je nak kena buat. Cari 2 orang yang masuk 700 CP. 2 orang saja sebulan. Dapatlah gaji minima ni. Jadi dengan pendapatan anda sendiri, anda ada dah pertambahan pendapatan. Betul tak? Betul. Okey. Next. Okey, ni 1,400 CP. Next. Kalau anda nak RM1,948 sebulan, lebih kurang RM2,000 lah. Betul? Nak dapat RM2,000 sebulan, simple saja. Syarat dia, cari stokis yang nak masuk 1,400 tu 2 orang. 2 orang saja. Tiap bulan 2 orang saja. Kita sendiri, sebab dah lama, kita hanya pastikan kita beli 17 kotak. Habis. Tu saja. Syarat dia simple saja. Anda buat macam ni, pendapatan anda ialah RM1,948 sebulan. Mudah tak? Ini saja kena buat. Kalau semua orang kat sini nak setting kat sini, aku nak paling sikit pun sebulan nak dapat RM2,000. Inilah yang nak kena buat. Cari 2 orang saja stokis. Itu saja. Mudah tak? Mudah. Okay, next. Penajaan RM2,000 CP. Jadi, kalau anda nak dapat pendapatan ni gemuk-gemuk tu, gaji minima usahawan konsisten tu, dan anda nak dapatkan banyak ni, RM2,608, simple saja. Cari 2 stokis yang 10 tu. Yang 1,000 CP, dan 2,000 CP tu. Betul tak? 2 orang saja sebulan. Betul. 2 orang saja. Kita sendiri pastikan tiap-tiap bulan beli 17 kotak tu untuk diniagakan sudah. Tu saja. Ini je nak kena buat. Sebulan, tak kira dalam masa sebulan tu kalau buat, mesti dapat macam ni. 2 syarat saja. Satu, kita sendiri masuk dengan, sebab kita dah masuk stokis, betul. Ini untuk yang seterusnya. Pastikan beli satu set, jual habis, dapatlah RM408. Untung, bersih. Cari 2 orang yang masuk RM2,000 CP, dapatlah banyak tu. Dengan kata lain, kalau anda nak setting, nak dapat pendapatan minima, gaji minima tu, RM2,608 itu saja nak kena buat. Mudah tak bila kita faham apa yang nak kena buat? 2 orang saja. Buat 2 orang, mesti dapat macam ni. Itu saja nak kena buat. Next. Yang last sekali lah. Kalau anda nak gaji minima anda sebanyak RM3,708, cari 2 orang saja. Tiap-tiap bulan itu je buat.
Adil tak? Kalau anda nak dia bayar lebih, kalau kita ni kerja di syarikat mana-mana yang nak buat jualan pun, kalau tiba-tiba kita ni bawa masuk sales 1,000, ada orang nak bagi kita gaji 3,000 ke? Betul tak? Ada tak orang nak bagi? Betul. Tapi kat sini sebenarnya kalau tiga okey, jadi kita kat sini kalau di sini sebenarnya kalau 3,000 CP ni berapa dia punya sale 595 ni? Lebih kurang dalam berapa? 15. Lebih kurang dalam 30,000 lah sale. Betul? 30,000 anda dia bayar 3,000, betul? Betul? Betul tak? Jadi kita yang set sebenarnya dalam kepala kita sekarang, berapa gaji minimal kita nak? Betul tak? Anda nak RM608, cari 2 orang saja yang masuk 595. Habis. Dah dapat 2 orang, tidur. Jangan bangun nak. Kalau kita buat tu ditakdirkan, Tuhan kata kan, ditakdirkan, nak bagi dapat ni, nak bagi faham ni. Ditakdirkan, anda beli satu set 595, anda dapat 17 kotak, anda berjual hari pertama, katalah 1 hari bulan 9 anda dapat. Anda berjaya 1 hari bulan 9 tu jual 17 kotak. Dan 1 hari bulan 9 tu jugalah dapat cari 2 orang yang nak bayar 595, contoh. Kan? Kan? 1 hari saja. 2 hari bulan tolong tidur. Jangan bangun. Jangan bangun. Bangun pula tu 1 hari bulan 10. Sebab dapat dah gaji minimum. Faham? Itu maksudnya. Dengan kata lain, kalau anda buat kerja hari-hari, takkanlah banyak tu saja pendapatan dia. Betul? Betul? Okay, next. Anda nak tengok tak potensi pendapatan dia sebenarnya? Next. Next. Ini yang saya cakap tadi. Memastikan menajam minimal 2 orang 200 CP setiap bulan untuk dapat income minimal 220. Betul? Memastikan semua susu dijual untuk mendapatkan income minimal RM408. Betul? Memastikan tiap-tiap bulan kita re-entry lah. Re-entry tu yang kita re-entry sendiri, betul? Kan? Istiqamah selama 12 bulan minimal. Ini saja syarat dia. Susah ke? Dengan kata lain, dalam masa setahun ni kalau ada orang jumpa kita, nak tanya aku buat benda lain. Setahun lagi. Lepas setahun kalau aku tak jadi, baru aku pergi jumpa kamu. Next. Next. Ini saya tunjuk 2 komisen saja tau. Kalau anda buat kerja tadi, 2 je saya nak tunjuk. Bulan pertama pendapatan anda RM668. Ini bulan patah balik. Ini bulan pertama. Kalau anda buat tadi anda dapat apa? RM628. Itulah gaji minimum anda, betul? Next. Anda target nak dapat RM628 juga. Sebenarnya, orang bawah anda pula nak dapat RM628 juga, contoh. Inilah pendapatan anda bulan depan. Bulan ketiga, RM748. Bulan keempat, RM908. Bulan kelima, ini saya cerita 2 orang saja sebulan tau. 2 orang saja sebulan. Jangan, faham tak? 2 orang saja sebulan. Orang lain pun, dia dapat 2 orang dia tidur juga. Syarat dia dapat 2 orang tidur. Dia automatik dapat 2 orang tidur. Faham? Bulan bulan kelima dah 1,000 lebih lah pendapatan anda. Bulan seterusnya, bulan ke-6 1868. Bulan seterusnya, bulan ke-7 3148. Bulan seterusnya 5708. Bulan seterusnya dah 10,828. Next. Tapi anda tak dapat banyak tu lah. Kenapa tak dapat banyak tu? Next. Anda hanya maksimum boleh dapat 9,000 saja. Betul tak? Kenapa? Sebab kita hanya masuk pakej paling kecil. Betul tak? Sebab pakej paling kecil 300 saja sehari, betul? Sebulan maksimum 9,000 saja kita dapat. Betul tak? Betul. Jadi sepatutnya kalau jadi macam ni, apa anda patut buat? Kurang-kurangnya jadi stokis. Betul tak? Stokiskan diri masing-masing, sebab stokis ni tak banyak pun. Betul? Kita guna pun tambah pula sekarang kalau jadi stokis.
free gift ni bercambah. Belana, okey, Kelantan Weak Belana. Okey, dah sebut bercambah. Ya, Belana, okey, Kelantan Weak Belana. Betul? Tambah pula. Next. Bulan seterusnya 10 sebenarnya gaji anda dah RM21,068. Tetapi next RM9,000 dah juga. Sebab kita tak upgrade. Betul? Bulan ke-11. Sepatutnya pendapatan anda ni RM41,000 lebih. Tak nampak. Lebih kurang RM41,000 lebih. 41,500 berapalah lebih kurang. Pendapatan anda ni sepatutnya RM9,000. Tetapi RM9,000 lah juga. Sebab apa? Sebab tak upgrade. Betul? Next. Bulan ke-12. Tu. 82,000 berapa 500 lebih. Bulan ke-12. Sepatutnya 82,000, tetapi dapat sebenarnya kita tetap dapat RM9,000 saja. Sebab apa? Sebab tak upgrade. Sini berapa orang yang belum stokis? Boleh tahu tak? Belum stokis lagi. Berapa orang kat sini belum stokis lagi? Itu banyak. Itu memang tak stokis dah center. Ramai belum stokis lagi. Jadi nasihat saya sementara ni hampir bulan nak tutup bulan dah ni, upgrade lah diri jadi stokis yang pertama. Yang kedua, sebab kalau ambil stokis sekarang kita dapat barang free gift banyak. Bulan depan tak tahu lagi. Banyak lagi. Banyak lagi. Oh, kalau bulan depan banyak lagi boleh. Saya pula lah yang tak pergi Mekah sampai sudah. Daripada nak pergi Mekah balik hari lah pergi Mekah benda. Okey. Pergi Mekah tak kena balik. Next. Ini kalau untuk yang kita cakap tadi 200 CP saja, betul? Ya, betul. Kalau kata ini pula untuk next benda yang sama, tapi anda tiap-tiap bulan anda target nak gaji minimal berapa tadi? Next. Nak dapat gaji minimal 4,396. Mula-mula bulan pertama anda masuk, betul? Anda masuk 17, anda jual, betul? Inilah pendapatan anda. Next. Bulan berikutnya kalau kita tengok dekat sana tu, anda dah beli balik satu set saja balik, betul? Bulan pertama saja anda kena beli 17 set, betul? Nak kena beli beli 7 set. Sebab nak jadi stokis, betul tak? Betul. Bulan berikutnya perlu tak? Tengok bulan pertama, satu saja balik, betul? Bukan 14 unit dah, betul tak? Betul. Inilah pendapatan anda bulan kedua. Bulan ketiga 4876, bulan keempat. Sebab anda nak konsisten pendapatan anda 4,000, betul tak? Betul. 5516, bulan kelima 6,796, bulan ke-6 9,356. Tadi tu nak dapat, bila anda upgrade, tadi tu nak dapat 9,000 ni berapa bulan nak tunggu? Sampai bulan ke dekat bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10 kot. Betul? Betul. Dengan hanya upgrade stokis, anda mempercepatkan proses nak dapat banyak tu. Betul tak? Betul. Next. Bulan ke-7, 14,476. Bulan seterusnya 24,716. Next. Bulan seterusnya 45,196. Tetapi sebab anda hanya 1,400 CP saja, betul? Maksimum berapa? 1,000 1,000 saja. Betul? Betul. Jadi sekarang ni kita ada offer yang masuk package 2,000 Ya, ya. terus dapat 3,000 sebulan. Ya, ya. 3,000 sehari kan. Jadi kalau anda nak maksimum income anda sekarang 3,000 sehari, anda hanya upgrade diri untuk beli 10 set saja. Betul? Betul Zahid ah? Betul. Dia tergita-gita saya, tapi saya nak ingat-ingat lupa sikit. Tak apa-apa, baru sampai kena bercakap. Tak ada Tuan Madinah langsung. Sama-sama dengan masuk, duduk sekejap, tak ada apa-apa, terus kena bercakap. Blur. Okay. Jadi next. Bulan berikutnya, sepatutnya bulan ke-10, pendapatan anda 86,000. Tetapi sebab anda hanya 1,400 saja, anda dapat 30,000 saja di sini. Jadi apa yang kita kena buat? Pada waktu tu kena upgrade lah pula jadi 2,000 CP, betul? Betul. Betul tak? Betul. Next. Bulan ke-11, 168,076.
Syarat dia mudah saja. Tiap bulan cari 2 orang yang nak masuk 1,400. Betul tak? Cukup. Itu saja. Kalau cari macam tu dan semua orang faham macam tu, sebab dia nak dapat gaji minimum 4,000, dia mesti buat macam tu. Dia buat macam tu, confirm dapat. Bukan ni lah, confirm anda dapat. Sebab semua orang buat kerja tu. Sebab dalam kepala dia nak gaji minimum. Faham ya? Ini bulan ke-11. Bulan ke-12. RM333,316 sahaja. Bulan ke-12. Tetapi Habis boleh. dapat RM30,000 sajalah. Sebab apa? Sebab tak upgrade. Faham? Clear tak? Apa yang kita kena buat? First, kita kena guna konsep guni. Betul? Apa yang guni ni maksudnya? Kita guna dan kita niaga. Itu saja. Kenapa suruh beli sekurang-kurangnya 12 kotak? Sebab 12 kotak ni 2 kotak untuk kita guna. 10 kotak boleh buat apa? Boleh niaga. Itu maksudnya guni. Sekurang-kurangnya. Kalau beli 17 kotak lagi untung, betul? Sebab kalau anda nak lebih sihat, beli 4 kotak, betul? 4 kotak guna. 13 kotak kita ni mudah tak? Itu saja kena buat. Anda buat benda tu, insya-Allah inflasi tak inflasi kita tak sebab kita ada income tambahan. Betul? Yang masalahnya kita ni duk fikir, alamak sekarang harga naik kena jimat. Percayalah cakap saya, yang naik sekarang barang keperluan. Bukannya tiba-tiba anda kata sekarang ni makan nasi, sebelum ni sebab nak jimat makan nasi sepinggan, lepas ni makan setengah pinggan saja. Tak boleh. Betul? Allah, harga barang dah naik, kena jimat sikit lah. Minyak sebelum ni kita isi RM300, tiba-tiba isi RM200 cukup lah. Bukan tak boleh, boleh, tapi tak sampai macam ni isi minyak RM300 lah. Betul tak? Nak beli, contohlah apa saja, nak beli udang ke, nak beli ikan ke, boleh, semua boleh beli, tak ada masalah. Tapi kalau dah barang tu naik dan memang kita kena beli, cara dia kita kena kurang makan. Kalau untuk diri sendiri okey, bujang seorang-seorang okey, betul? Kan? Untuk anak. Tapi percayalah, saya percayalah Masih. Sebenarnya saya nak cerita sikit pasal Maggi ni. Maggi ni sedap tak? Sedap tapi bahaya. Ha? Sedap tapi bahaya. Maggi ni sebenarnya makanan yang paling beremosi. Betul. Percaya? Percaya. Percaya? Percaya. Kenapa paling beremosi? Sebab sedap tak sedap itu atas emosi kita, betul? Betul. Tak percaya cakap saya? Bila kita beremosi, kita nak makan sebab kita teringin, habis tak semangkuk tu? Habis. Tapi kalau makan sebab terpaksa, habis tak? Habis. Betul tak? Tak habis tu sebab kita terpaksa makan. Sebab itu saja yang mampu. Sambil makan tu menangis. Bukan sebab sedap. Betul tak? Sebab terpaksa makan. Kita nak ke duduk dalam situasi terpaksa makan Maggi? Tak nak, betul? Betul kan? Jadi kalau kita tengok masa dulu kita kata, oh rakyat sampai terpaksa makan Maggi. Ahli politik pun tulis, oh saya pun makan Maggi, bubuh dalam gambar lah. Maggi dia ada lobster. Betul? Maggi kita telur pun kongsi 2. Kita ekor lobster. Tak sama. Sedap dia tak sama. Betul? Kan? Maggi dia tu ada ikan siakap. Betul? Maggi kita ikan kering pun tak ada. Soto bucik jahat. Sotong bucik jahat. Betul? Maggi kita sotong pun tak ada. Bau sotong pun tak ada. Dakwat sotong pun tak ada. Betul? Jadi sebab tu orang kata Maggi ni makanan paling beremosi. Sebab dia tengok emosi kita masa tu. Betul? Kita kalau tak percaya cakap saya, dengarlah cakap saya betul. Bila terpaksa makan Maggi dan suka-suka nak makan Maggi, sedap dia tak sama. Walau pun bubur pencah yang sama. Betul? Jadi jangan letakkan diri kita di dalam situasi terpaksa makan Maggi. Ya. Jadilah Maggi. Tapi sekurang-kurangnya jadi Maggi pun bagus juga. Orang susah ke orang kaya semua nak makan. Betul?
sarankan saya, kalau boleh kita nak berjaya ni, tolong jangan buat perangai sama macam menyanyi lagu Bangau. Oh, Bangau. Sebenarnya lagu tu okey, tetapi sebenarnya lagu tu mengajar kita sebenarnya bagaimana kita ni bila nak berjaya, jangan buat macam lagu Bangau oh Bangau ni. Suka menyalahkan orang. Betul tak? Ni Bangau oh Bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak bangun? Sebab apa? Sebab makan Maggi. Tidak timbul, betul. Dia menyalahkan kurus dia tu sebab ikan tak timbul. Betul tak? Habis tu tanya pula ikan tu. Apa? Menyanyi sekali boleh? Kenapa tidak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput pula salah, betul. Rumput oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Ubah tak makan. Betul. Kerbau pula salah. Betul tak? Kerbau oh kerbau, Sakit perut pula. kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Salah ke perut pula. Betul. Ya, Perut oh perut, kenapa engkau sakit? macam mana aku tak sakit? Inilah yang paling menipu sekali dalam dunia. Dia nak menipu tu, nak menyalahkan orang sampai benda tak logik. Berapa kali kita tengok lembu kerbau makan nasi? Pernah dengar ke kerbau makan nasi? Makin dedau. Tak pernah. Betul. Tetapi kita ni punyalah nak menyalahkan orang. Punya nak menyalahkan, tak nak salahkan diri sendiri juga. Salah, tak apalah, tak betul, tak logik pun, memang kerbau makan nasi. Nyanyo kau kembang. Betul, makan nasi mentah pula tu. Sebab nak salahkan orang. Nak tolak salah tu bukan kat kita, orang lain punya salah. Sampai tak logik pun kita cerita juga, tak salah, betul? Kan? Lebih baik jadi last kali tu lepaskan nasi mentah tu apa pula? Sebab kayu aku basah. Kayu api basah, betul. Lepas kayu api basah, Hujan. hujan, betul. Ya. Hujan timpa kayu, betul. Betul. Sebab apa hujan timpa kayu? Katak. Katak panggil hujan, betul. Lepas katak panggil hujan tu, Ular. ular tak makan aku, betul. Makan aku. Ular apa? Sebab itulah ular nak makan dia. Ular nak makan aku, betul. Last kali ular tu pula, Salahkan kita. tak. Lala baik jadi ular tu, dia kata memang makanan aku. Betul? Betul. Dia saja yang mengaku. Daripada berapa lapis-lapis manusia tu semua tolak salah kat orang. Betul tak? Jadi inilah pengajaran daripada lagu Bangau. Bang. Ini Faham? tidak ada. Jadi saya rasa setakat itu daripada saya. Faham kat ini ya? Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.